Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentangan kali ini, saya akan membentangkan tentang tajuk kurikulum baru sekolah rendah KBSR dalam aspek pengurusan bilik darjah. Tugasan ini merupakan tugas yang kedua, iaitu pembentangan bagi subjek IDOP 3013, Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Selaku pembentang pada hari ini, saya Iman Jasmina binti Nur Azam daripada PISMP PAI 1, ambilan Jun 2020, semester 1, tahun 1. Sebelum kita mulakan sebagai pengenalan, pelaksanaan KBSR adalah susulan daripada perubahan yang dilakukan oleh laporan Jawatankuasa Kabinet mengenai pelaksanaan dasar pelajaran yang dikeluarkan pada tahun 1979. KBSR telah dijalankan sepenuhnya pada tahun 1983. Pada tahun 1993, kurikulum baru sekolah rendah ditukarkan kepada nama baru iaitu kurikulum bersepadu sekolah rendah. Hanya perubahan nama sahaja yang berlaku, namun kandungan kurikulum itu masih sama seperti sebelumnya. Rancangan KBSR telah menekankan penguasaan terhadap kemahiran asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Matlamat utama KBSR adalah memberi tumpuan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh iaitu meliputi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek, bakat, akhlak, nilai-nilai estetika dan sosial selaras dengan falsafah dan dasar pendidikan negara, iaitu membangunkan negara, seterusnya menyemai perpaduan kaum yang kukuh, serta integrasi nasional melalui sistem pendidikan yang tersusun dan sistematik. Secara umumnya, KBSR dibahagikan kepada 3 bidang asas iaitu bidang komunikasi, bidang kemanusiaan dengan persekitaran, bidang perkembangan diri individu. Seterusnya kita beralih kepada prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah KBSR. Yang pertama, keadaan bilik darjah hendaklah membolehkan murid berfikir, menyoal dan mengeluarkan idea serta melahirkan perasaan melalui tulisan, lukisan, lakonan dan muzik. Seterusnya, kanak-kanak mudah menerima pengetahuan dan kemahiran melalui pengalaman secara langsung. Kemudian, aktiviti dan pengalaman pembelajaran mesti menarik dan berkesan kepada murid. Prinsip yang seterusnya ialah suasana pembelajaran yang memberi peluang murid untuk berinteraksi dan bekerjasama. Selain daripada itu, bilik darjah harus wujud dalam suasana yang dapat merangsang murid untuk belajar. Seterusnya, penglibatan semua murid secara aktif dan kreatif dalam penguasaan kemahiran. Di samping itu, aspek penilaian perlu disepadukan dengan aktiviti pembelajaran. Secara amnya, bila kita menyebut soal bilik darjah, ramai antara kita yang menyempitkan skop bilik darjah hanyalah sesuatu ruang yang berdinding dan beratap, mempunyai meja, papan hitam, papan putih dan sedikit alat perabot seperti almari buku. Tanggapan ini adalah bukannya tidak benar, tetapi jika kita tinjau dalam konteks yang sebenar, bilik darjah mempunyai konsep yang sangat luas. Dengan kata kunci tempat berlangsungnya proses pengajaran dan pembelajaran, maka bilik darjah boleh didefinisikan atau diterjemahkan sebagai mana-mana tempat yang berlakunya proses memberi dan menerima maklumat dan ilmu pengetahuan. Beberapa kajian telah dijalankan dan menunjukkan bahawa konsep bilik darjah sentiasa mengalami perubahan dan perkembangan dari semasa ke semasa mengikut zaman dan masa, serta perkembangan sistem pendidikan dalam tempoh masa yang tertentu. Pengurusan bilik darjah merujuk kepada set tingkah laku guru yang meliputi pelbagai aspek di mana guru akan membentuk dan mengekalkan keadaan dan suasana pembelajaran seperti yang diharapkan. Lamlek tahun 1988 mengibaratkan pengurusan bilik darjah sebagai orkestra dalam kehidupan di bilik darjah yang memerlukan pembentukan kurikulum, penyelenggaraan prosedur dan sumber pengajaran. Beliau juga menekankan tentang pentingnya penyusunan suasana bilik darjah bagi memaksimumkan keberkesanan, pemantauan perkembangan pelajar serta tanggungjawab guru dalam memikirkan terlebih dahulu masalah-masalah yang mungkin akan timbul. Hal tahun 2000, pengurusan bilik darjah yang berkesan adalah satu usaha yang berterusan dan menjadi proses orientasi penyelenggaraan. Ianya melibatkan aspek memotivasikan pelajar untuk belajar, menyediakan arahan dan maklumat yang bersesuaian dan menguruskan kerja pelajar. Menurut beliau juga, pengurusan bilik darjah yang efektif haruslah bersifat proaktif, responsif dan menyokong. Baiklah, bagi aspek pengurusan bilik darjah KBSR, yang pertama, kerusi dan meja pelajar disusun mengikut kumpulan. Yang kedua, pelajar dibahagikan mengikut kumpulan tertentu berdasarkan kebolehan tersendiri. Yang ketiga, menggalakkan perlibatan pelajar secara aktif
Yang keempat, menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar. Yang kelima, kerap melaksanakan interaksi antara guru dengan pelajar dan pelajar dengan pelajar. Yang keenam, hasil kerja yang dipamerkan memperlihatkan suasana pembelajaran yang kondusif. Yang ketujuh, pelajar sentiasa berada dalam keadaan aktif. Pengurusan bilik darjah KPSR dari segi susunan fizikal, kerusi dan meja pelajar disusun mengikut kaedah kumpulan. Hal ini kerana program KPSR menekankan aktiviti pembelajaran secara berkumpulan dan interaksi antara guru dengan pelajar serta antara pelajar dengan pelajar. Dari segi strategi pengajaran, pendekatan yang digunakan lebih bersifat berpusatkan pelajar. Penglibatan mereka secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran amatlah digalakkan. Dari segi bentuk dan kemudahan, di dalam bilik darjah KPSR disediakan ruang pembelajaran untuk memudahkan pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran. Selain itu, bahan pengajaran dan hasil pembelajaran juga diletakkan di ruang tersebut. Hal ini menimbulkan suasana bilik darjah yang menarik dan merangsang proses pengajaran dan pembelajaran. Pengurusan bilik darjah adalah penting agar ianya dapat menampung aktiviti-aktiviti yang pelbagai sepanjang hari bagi memenuhi matlamat arahan yang ingin disampaikan oleh guru. Pengurusan bilik darjah seumpama pentas. Guru dapat menguruskan keperluan akademik, sosial dan juga emosi pelajar. Fungsi penting susun atur dalam bilik darjah adalah yang pertama, memaksimumkan penglihatan. Hal yang demikian adalah agar guru berupaya untuk melihat pelajar, dalam masa yang sama, guru juga dapat dilihat oleh pelajar. Yang kedua, ruang yang mencukupi untuk memudahkan pergerakan pelajar dan guru dalam bilik darjah. Yang ketiga, mengurangkan segala gangguan supaya pelajar dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Dan yang keempat, memastikan guru dan pelajar masing-masing berasa selesa semasa dalam bilik darjah. Suasana bilik darjah yang positif bukan sahaja akan menggalakkan pembelajaran yang menyeronokkan, tetapi juga memberi ruang kepada pelajar untuk lebih mudah dan cepat memahami pembelajaran dengan cara yang lebih efektif. Susun atur suasana fizikal memainkan peranan penting dan guru haruslah memainkan peranan berusaha sebaik mungkin untuk menambahbaikan daya tarikan dalam bilik darjah. Sekiranya susunan dalam bilik darjah tidak dapat diatur seperti mana yang dirancang, maka ianya akan mengahadkan apa dan bagaimana cara sepatutnya pembelajaran itu dijalankan. Pengurusan bilik darjah yang efisien dapat meningkatkan lagi pengajaran serta pembelajaran dalam kalangan pelajar. Maka dari itu berakhirlah pembentangan daripada saya. Sekian pembentangan pada kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.